kita akan nampak kesan yang nanti lepas benda ni akan ada banyak rumah-rumah yang terpaksa dilelong. Akan ada banyak kereta-kereta yang terpaksa dilelong. Tapi berapa ramai orang yang ada kelayakan nak beli rumah? Betul. Berapa ramai orang yang ada duit deposit nak bayar deposit rumah? Betul. Layak dan layak apply yang clear dari sudut sikris dan sifat dan sebagainya. Kita dah cerita pasal mungkin problem ataupun kita nampak isu-isu yang berlaku sekarang ni. Tapi pada orang yang efek sekarang ni, apa yang boleh kita buat, Tuan? Contoh macam orang yang diberhentikan kerja ataupun orang yang memang terjejas sangat-sangat dengan pandemik ni, juga ekonomi kita sekarang ni. So, apa yang boleh diorang buat? Adakah terus bekerja macam biasa walaupun kerja pun agak susah juga sekarang ni? So, macam mana, Tuan? Okey. Bagus soalan tadi. Saya tahu memang ramai yang terkesan. Ramai yang terkesan. Tak nak bila berlaku PKP macam ni, saya selalu ambil satu contoh lah kan. Satu perbandingan kan. PKP ini sebagai bagi saya satu tempoh ujian kan. Ada orang yang sebelum PKP, selepas PKP hidupnya makin teruk. Hidup itu terjejas terus. Memang efek terbanyak disebabkan PKP ni. Ada orang yang PKP ke tak PKP sama je. Sama kan. Efek ada orang tu lebih suka PKP sebab dapat duduk pada rumah kan. Daripada tak payah pergi office, tak payah tempuh jam dan sebagainya. Sebab ada tak efek tak langsung, gaji masih lagi dapat tak bulan. Contoh kan. Dan ada juga orang yang PKP ini sebagai satu madrasah bagi dia, satu medan untuk perubahan yang sangat besar dalam hidup dia. Dia berjaya menjadikan PKP ini sebagai satu peluang untuk dia bangkit dengan lebih baik berbanding dengan sebelum PKP. Jadi kita muhasabah balik, kita berada di mana? Kita berada di mana? Kita berada golongan satu ke, golongan kedua ke? Kan kita nak jadi golongan yang ketiga ini. So untuk jadi golongan ketiga ni, nak tak nak, kita kena kreatif untuk keluar daripada kepompong yang lama, mencari satu peluang yang baru. Jadi ada ketika musim macam ni, kita tengok apa peluang yang ada. Jualan-jualan online makin meningkat. Ketika musim PKP yang semua kena duduk rumah baru ni kan. Jadi kita sebagai orang yang terkesan ataupun yang tidak terkesan, nak tak nak kena kreatif mencipta peluang pendapatan baru. Kena kreatif, jangan menunggu saja. Jangan bantuan semata-mata. Kita kena keluar, kita kena cari jalan, kita kena cari peluang baru. Ada orang cakap sebelum ni nak invest dekat rumah adalah satu pelaburan yang bagus sebenarnya dulu. Tapi sekarang bila dah jadi macam ni, adakah benda ni masih lagi okey ataupun tak okey, Tuan? Okey. Baik. Satu soalan yang bagus. Baik. Dia macam nilah memang ada musim dia, kita nampak pelaburan hartanah cukup bagus kan. Ada musim dia kita nampak, pelaburan emas ni cukup bagus. Kita tengok, saham naiklah sekarang ni, bagus, kita invest saham. Unit trust risiko rendah, kita invest dekat unit trust. Bitcoin tengah naik. Bitcoin contoh kan. Baik, sama sekali kena ingat, jangan kita invest dengan emosi. Terikut-ikut dengan sentimen. Terikut-ikut dengan musim. Sebab apa? Orang yang untung pula dalam pelaburan hartanah contohnya, bukannya melabur ikut musim. Kan? Orang untung dalam pelaburan emas tu bukan orang yang pelabur emas yang ikut musim. Sama juga dalam pelaburan saham pun macam tu juga. Bukan pelabur yang untung dalam bidang saham, bukan jenis pelabur yang ikut musim. Sama sekali, kat mana kita nak labur, kita melabur dalam ilmu. Itu yang paling penting. Pernah tengok gaya macam ni kan. Melabur ilmu yang sangat penting. Alright, Tuan, kita nak tanya juga, ada saya terbaca satu artikel, tapi saya cari tak jumpa ni, tapi saya ingatlah benda tu. Dijangka akan ramai yang muflis lepas ni, bankrupt. Yes. Betul ke, Tuan? Ya. Jangkaan tu memang ada lah kan. Macam saya sebutkan tadi, tentang bila habis moratorium, orang terpaksa bayar installment balik kan. Orang yang terjejas teruk, dia tak mampu nak bayar installment, dia tak mampu nak bayar hutang, bayar loan dan sebagainya, maka ada kebarangkalian untuk bank tarik balik. Jadi bila bank nak tarik balik, maka adalah possibility untuk orang yang terjejas tadi akan jatuh muflis. Baik, ini beberapa tips untuk rakan-rakan yang membaca, yang menonton ini.
untuk tuan-tuan berhadapan dengan situasi tersebut. Katalah tuan-tuan semua yang menonton ini adalah daripada golongan yang tadi, yang terjejas pendapatan, lepas tu dia nak bayar installment susah kan. Baik, tuan-tuan jangan lari daripada masalah. Jangan lari daripada bank. Jangan takut angkat telefon daripada bank. Jangan takut nak buka surat daripada bank. Saya cadangkan jumpa banker untuk bincang. Jumpa banker untuk bincang. Ada beberapa solusi. Ada beberapa solusi yang boleh kita bincangkan dengan bank. Sebab bank pun tak suka orang bankruptkan orang. Sebab kita bila bank bankruptkan orang ataupun bank paksa tarik balik, bermakna kadar dia panggil dia ada dia punya, dia orang punya apa, KPI dia. Mana kata daripada 1,000 orang yang buat pinjaman, berapa orang yang bayaran cantik. Mana kata kalau ramai orang yang ditarik rumah lelong, kereta lelong, makna kadar orang tak mampu bayar yuran tu ataupun panggil sebagai NPL kan, non productive loan kot, non payment loan, saya tak ingat istilah dia. Mana kata hutang tapi ramai orang tak bayar, mana kata rekod bank tu agak terjejas lah kan. Sebab ramai orang, contoh bank A, bank B. Bank A ni ada 100,000 orang pinjam, bank B pun 100,000 orang. Tapi bank A ni daripada 100,000 orang contohnya 20% yang tak mampu bayar. Tapi yang bank ni pula daripada 100,000 orang mungkin 5% je. So dari sudut rekod keuangan, bank ni lagi bagus compare dengan bank B, bank satu lagi. Baik. Jadi kita sebagai pengguna pun kita jangan takut daripada bank, jangan lagi daripada bank. Sebab kita dulu yang jumpa bank nak buat pinjaman kan. Yalah. Pinjaman rumah ke, personal loan ke, kredit dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita jumpa balik yang kita pergi bank, discuss dengan banker, minta ada dua solusi yang dua cadangan solusi yang boleh saya utarakan lah kan. Pertama mungkin refinance. Refinance balik. Schedule balik. Mungkin panjangkan balik tempoh tersebut. Bila panjangkan, jadi installment tadi dapat direndahkan sikit lah. Ataupun restructure balik kan. Mungkin ada dua tiga hutang, combinekan ke macam mana, contohnya. Jadi poin saya ialah jangan lari daripada bank. Betul. Discuss betul-betul dengan bank. Ini dapat dengar, nampak phone naik apa? Telefon naik tak angkat. Nampak telefon tu terus tak angkat kan contohnya kan. Sebab bankrupt ni, bankrupt tu ialah last option. Dan terakhir, sebab sebelum bankrupt ada proses-proses dia. Dan bukannya hari ni hantar tuat esok bankrupt. Tak, dia ada proses-proses dia. Dia ada negotiation dia. Jadi nak elok jumpa dengan banker, discuss dia elok dan bagi tahu kemampuan berapa banyak yang kita mampu bayar. Jadi dengan cara tu dapat mengurangkan risiko untuk jatuh muflis dan juga jatuh bankrupt tadi. Dan sebelum jatuh muflis, jatuh bankrupt pun katakanlah dah tak mampu dan dah nego tak boleh juga, ada satu lagi sebelum ke bankruptcy, iaitu AKPK. Yes. Sebab bila dengan AKPK ni dia ada pihak, mana kata dengan AKPK kita ada lantik pihak ketiga. Dan pihak ketiga tersebut ialah institusi yang di bawah kerajaan untuk bantu orang-orang yang mengalami masalah kredit macam ni. Kan? Mana kata tak masuk tak bankrupt lagi. Mana kata kalau kita nego dengan bank, hanya kita dengan bank je lah kan. Kita dengan bank, kita dengan banker. Tapi bila kita kita dapatkan bantuan daripada AKPK boleh jadi wakil kat kita untuk nego lagi dengan bank. Betul. Akhirnya kata tak berjaya juga, last kali barulah kepada bankruptcy. Mana kata untuk bank jatuh pada bankrupt, untuk jatuh pada muflis, ada step-step dia. Bukannya main terjah macam tu je. Alright, InsyaAllah bermanfaat perkongsian kita hari ini. Jadi yang terakhir lah, ini last lah saya nak tanya. Tapi kalau saya rasa tuan dah bagi tahu juga tadi, di permulaan tadi mungkin benda ni akan panjang. Tapi lah saya nak tanya untuk tuan, pandangan tuan sendirilah, rasa-rasanya untuk kita kalau tak okey betul-betul lah, untuk okey sikit lah ekonomi kita ni, berapa lama tuan? Saya suka ambil daripada kisah Nabi Yusuf lah kan, dalam benda ni ada dinukilkan dalam Quran tentang 7 tahun musim subur, 7 tahun kemarau. Maksudnya tentang cycle ekonomi lebih kurang macam tu lah. Mana kata 7 tahun okey, masuk 7 tahun tak okey. Jadi untuk betul-betul okey, mungkin lah sampai ke 7 tahun kot yang betul-betul okey. Tapi yang okey sikit-sikit mungkinlah dalam tempoh 2-3 tahun dah boleh okey lah. Mana kata dah boleh bangkit balik, dah boleh makin pulih kan. Macam tu. Mungkin nasihat tuan sendirilah untuk penonton-penonton Cool Show, The Thursday Show kita hari ni, mungkin kepada mereka yang terkesan dengan pandemik ni ataupun ekonomi sekarang ni. Baik, pertama sekali kita patut ambil iktibar. Dan sebab apa? Cycle ekonomi ni akan berlaku lagi akan datang. Lepas pulih nanti pun akan berlaku lagi.
Dan sebelum berlaku yang ini pun pernah berlaku dulu. Yang dulu tak seteruk ini. Betul. Yang akan datang kita tak tahu adakah lebih teruk daripada ini ataupun kurang teruk daripada ini. Jadi sama sekali kita sebagai orang yang mengalami sendiri tahun 2020 krisis yang paling teruk ini, kita kena ambil tiba, ambil muhasabah. Supaya selepas ini kalau berlaku lagi tak terkesan macam sekarang. Okey tuan, saya rasa kita pun dah lama, tapi sebenarnya kalau ikutkan banyak benda yang kita boleh kongsikan lagi ni sebenarnya. Boleh panggil lagi minggu depan pula. InsyaAllah nanti mungkin kita buat satu lagi topik lain yang mungkin kadang-kadang masyarakat kita tak tahu ataupun rakyat Malaysia ni kurang pemahaman berkenaan dengan kewangan ni kan. Ya, betul. Alright, tapi untuk sekarang ni saya rasa cukup dulu kot cakap tengah sebab kita masih pun dah tak ada. Minta maaf tuan. Beres Nurhal. Apa pun terima kasih kerana sudi bersama dengan Dr. Today Show Tuan Afian. Kalau nak cari tuan ataupun media sosial tuan dekat mana? Okey, saya boleh kongsikan Afian Marawi. Saya ada Facebook, ada dua Facebook, satu Facebook personal dan satu Facebook page. Boleh follow dulu. InsyaAllah, boleh. Ada Facebook personal tu banyak sikit merapu lah. Lepas tu ada blog afian.com. Alright. Terus juga YouTube pun ada juga. Search je Afian Marawi. Twitter, Instagram pun ada. Search nama saya, insyaAllah ada semua. Terima kasih sekali lagi Tuan Afian atas perkongsian yang bermanfaat hari ini. Jadi insyaAllah guys, kalau ada apa-apa soalan lagi ataupun topik yang anda ingin kami bincangkan, boleh terus emailkan ataupun komen dekat bawah. Kita jumpa lagi dalam The Thursday Show bersama dengan saya Syah Sulaiman dan juga guest kita yang lain pula. Terima kasih sekali lagi Tuan Afian. Ya. Alright. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi. Bye.